Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 17. Halaman 17. Muka 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأوصيكم وإيانا بتقوى الله والسمع والطاعة la'allakum tuflihuna yawmal qiyamah. Yang mulia Tuan Guru yang mengasas dan petugas di sini, apakah namanya? Siapa namanya? Tengku Sulaiman. Dan kepada Tuan Guru yang hadir, apa namanya? Abu Tanyumo. Masyaallah. Abdullah, tu senang dipanggil. Masyaallah. Dan semua para hadirin juga hadirat yang hadir bersama, dengan ambil kesempatan dapat kita bertalaqi masing-masing. Semoga-moga diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga-moga juga diberi manfaat oleh Allah dengan masa yang sebegitu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan takdir Allah tidak disangka-sangka bahawa keadaannya begitu. Dengan diizin Allah dapat kita sampaikan di Aceh ni, kalau kira secara umumnya dah kali yang kedua. Mai kan Bumi Aceh, tapi ditapak di sini ni hanya ni kali yang pertama. Di sini kali yang pertama. Tapi di Aceh ni telah pun dikira kali yang kedua lah. Ya alhamdulillah, kalau dulu kita membicarakan tentang hikmah yang kedua, iaitulah
daripada musannif Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu. Telah kita lalui matan hikmahnya, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Telah kita lalui terjemahannya serta sedikit huraian. Bermula kehendak engkau hai murid, kerana biasanya bila sebut engkau dia tuju kepada murid. Murid mana orang-orang yang mau kepada dia sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sedikit perbezaan. Kalaulah hati qasad nak sampai nak berdamping diri hati kepada Allah, bersungguh ibadah atas qasad demikian, dinamakan pada istilah salik, ataupun dengan kata lain sair. Tetapi kalau bersungguh-sungguh ibadah atas qasadnya nak mencapaikan syurga dan nikmat-nikmatnya di akhirat, ataupun nak menyelamatkan diri dari neraka dan azab-azabnya, itu dinamakan pada istilah murid. Itu pada istilah. Pentingnya bagi kedua-dua, sama ada panggil murid juga salik, mereka adalah ikhlas dalam ibadat mereka kerana Allah. Tapi yang ini kerana syurga Allah, kerana selamat daripada neraka dan azab. Adapun salik kerana mendamping diri kepada Allah, ini sampai kepada hadrat Allah. Itu sedikit perbezaan di antara istilah salik dan murid. Lalu ditunjuk ajar oleh muallif terhadap muridnya dengan kata, bermula kehendak engkau hai murid akan sunyi, yakni daripada berusaha segala asbab ia basozohi, serta menetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan engkau itu. Allah menetapkan pada tempat segala asbab, masih berusaha. Kalau akan mau kepada sunyi daripada usaha, itulah kehendak engkau akan yang tersebut tu daripada syahwah, keinginan yang sembunyi. Itu telah kita lalui. Berikut ini nak sambung tentang dan bermula kehendak dan mahu engkau akan berusaha segala asbab, serta sedangkan menetap oleh Allah akan engkau itu menetap pada tempat sunyi daripada berusaha, dia panggil tajrid dalam istilah. Itulah terturun engkau daripada himmah yang tinggi kepada martabat yang rendah. Itu satu kecelakaan. Di sini nak sambung pada katanya, dan berkata, tepat nak sambung pada katanya, dan berkata ia lagi. Situ kerana telah lalui dari segi syarah di muka 17. Dan berkata ia lagi, yakni syarah Syekh Ibn Abbad An-Nifzi rahimahullahu ta'ala, bermula alamat dan tanda. Dan tanda telah mentafsirkan bagi kata alamat kan. Kalimah alamat kita maklum kalimah Arab, tapi kita digunakan dijadikan Arab itu Melayu kan.
Sini guna nak alamat nah. Alamat guna sini. Alamat Tanda. ada. Maksudnya asalnya alamat kelima Arab. Kita guna dah dalam cakap. Tanda. Pakai sehari-hari alamat je lah. Alamat. Itulah. Maknanya diguna lah. Kita guna dari segi bahasa kita ada alamat. Sama juga di petani pun guna alamat. Artinya tanda. Lalu bawa kedua-duanya, alamat dan tanda. Dari segi ibadat dikatakan atas tafsir. Kalau tak faham dengan alamat, faham dia kata tanda, kan? Lalu sebut dua-dua sekali dalam ibarat kata atas tafsir. Bermula alamat dan tanda bagi letaknya Ta'ala Allah Ta'ala akan seorang hamba, untuk kita nak kenalkan adakah kita ini makam asbab ke makam tajrih. Dia ada tanda-tandanya. Sini tanda lah. Tanda sini lah. Bermula alamat untuk kita nak kenal bahawa kita ini pada makam tajrid kah ataupun makam asbab. Katanya tanda bagi letaknya Allah Ta'ala akan seorang hamba. Letak pada segala asbab itu tandanya ialah bahawa berpanjangan baginya bagi seorang hamba, berpanjangan oleh demikian itu asbab, dan hasil dapat. Nah, hasil baginya dapat baginya oleh buah. Tanya buah, sini buah lah. Buah. Dan hasil baginya oleh buah, pendapatan dan faedahnya. Nah, lagi pula dan bermula yang demikian itu, demikian buah dan faedah tu apa? Faedah dan buahnya itu yang demikian itu dengan bahawa dapat ia seorang hamba tu di sisi bekerjanya, di sisi bekerjanya seorang hamba dengan segala asbab itu dapat akan selamat pada agama. Itu tandanya kata kita ini layak dan sesuai dengan asbab. Mana kita dalam berusaha, jangan kita berpindahkan. Kita tetap istiqamah atas itu kerjaan yang diletak oleh Allah, yang ini pada pandangan hakikat. Adapun pandangan zahir itu pulang kepada sebab, pulang kepada sebab. Dan memutuskan tamak dan loba. Tamak kelima Arab juga sini guna tamak. Tamak. Tamak macam Malaysia. Tamak. Di sana tamak. Sini tamak. Kemudian bila dimelayukan loba. Sini nak. Fahamlah loba. Loba hati. Apa dia bila kita duduk di makam asbab, untuk kita nak kenalkan bahawa kita di makam asbab, antara lain dengan kita duduk di makam asbab itu kita dapatkan selamat pada agamanya dan dapat memutuskan tamak dan lopanya daripada orang lain. Hati tidak tergantung dengan barang yang ada pada orang lain. Nah, apa dia lahirnya satu sifat zahid. Nah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas, dan zahid olehmu pada barang yang ada di tangan-tangan manusia, naja kasih akanmu oleh manusia. Ya, kalau orang yang ada tamak loba nanti dibenci oleh manusia, kan? Dibenci, betul tak? Dibenci? Guna benci. Itu. Dan lagi pula alamat kata kita itu apa dia menasabah dengan makam asbab, baik niatnya seorang hamba pada berhubung rahim, kan? Karena kita disuruh silaturahim, kan?
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim. Nah, di antara lain siapa-siapa yang adalah ia beriman dengan Allah dan dengan hari al-akhir, maka naklah hubung silaturrahim. Maka bila kita duduk dalam maqam asbab, antara lain kita dapat buah hasilah dan faedah, iaitu baik niatnya pada berhubung rahim. Bila kita duduk dalam maqam asbab, dalam usaha bekerja yang kita dapat hasil, jadi mudah kita bersambung silaturrahim. Nah, atau menolongkan akan orang-orang yang fakir. Maksud dalam syariat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan? Dan lainnya, lain daripada yang tersebut itu, apalagi daripada segala faedah harta yang bergantung dengan agama. Itu tanda kata kita tu dari maqam asbab. Oleh itu, dan barang siapa yang telah pilih dan lantik, itu lain sikit. Tadi letaknya cakap letak, ini lantik. Jadi dua kalimah itu lain perkataan tapi maknanya sama. Lantik pun cakap, letak pun cakap. Macam mana? Lantik. Dilantik. Tapi kalau letak ni, pecat jawatan kan? Dia panggil letak jawatan. Letak jawatan maknanya pecat jawatan. Dia pecatkan, itu letak. Tapi orang petani pengalah letak ni masalah. Ambil yang ini, letakkan di sini. Hantar. Tu orang petani panggil letak juga. Sini panggil apa? Puduk. Puduk. Bahasa Aceh. Bahasa Aceh tu. Puduk. Masya Allah. Ambil yang ini, puduk di sini. Itulah. Tu maksud bila sebut dalam kitab sini kata letak, maksudnya puduk tadilah. Tapi kalau lantik jawatan. Lantik juga. Ya. Mengangkatkan. Dilantikkan mana diangkatkan satu jawatan. Masalah bahasa ni susah. Itu. Dan barang siapa yang telah pilih, kita faham tak? Yang telah pilih dan lantik, satu makna tu. Dan barang siapa yang telah pilih dan lantik akan dia akan barang siapa oleh Tuhannya Al-Haqqu Ta'ala, pilih dan lantik pada tajrid. Apa tajrid? Sunyi daripada berusaha. Sunyi daripada berusaha dipanggil dalam istilah tajrid. Barang siapa telah pilih lantik akan dia oleh Allah, oleh Tuhan pada tajrid, kemudian dan berkehendak pada hal berkehendak ia barang siapa itu akan keluar daripadanya. Keluar, kalau orang petani guna terbit. Terbit sini guna juga. Kalau bahasa Malaysia tak guna. Keluar, tak ada kata terbit, ada. Bahasa Malaysia tak ada guna. Guna keluar. Keluar dari dalam, keluar. Kita orang petani keluar panggil, terbit pun panggil. Sama sini juga. Jadi maknanya apabila seseorang itu telah pilih oleh Allah, telah lantikkannya pada makam tajrid, sunyi daripada berusaha, kemudian ia berkehendak akan keluar daripadanya, mau dia tu terbit daripadanya, daripada tajrid, keluar kepada segala asbab nak berusaha, maka yang demikian itu demikian apa tu, berkehendak akan keluar tu daripada tajrid kepada asbab, ialah daripada terturun himmah dan jahat adabnya serta Allah.
Dia panggil jahat adabnya. Ni. Jadi masalahnya dalam ilmu ini penting dia berbicara tentang adab batin. Adab batin. Sama juga dengan adab zahir, bukan? Kita memberi hormat kepada orang-orang yang termulia, kita memberi hormat kepada orang-orang yang berpangkat, kan? Mesti hormat sehingga kita dipanggilkan. Kalau kata ayah kita nama Muhammad, makruh kita panggil kepada ayah bapa kita panggil Muhammad, kan? Itu dari segi zahir syariat pun disuruh beradab. Tak beradab kita panggil ya Muhammad, kan? Ya Rasulullah. Sehingga Allah sendiri subhanahu wa ta'ala memanggil kepada Nabi Muhammad, panggil dengan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sedangkan Nabi Muhammad walaupun mulia, tinggi, lebih sekalipun adalah pada hakikat hamba dia, kan? Makhluk dia. Tapi dia panggil hormat untuk mengajarkan hamba supaya pandai memberi kehormatan kepada orang yang mulia. Lalu panggil ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rasul idza talaqtumun nisa fatalliquhunna ila akhirih, kan? Ya ayyuhar rasul lima tuharrimu ma'an. Banyak di antara Allah Ta'ala gunakan bahasa hormat untuk mengajar kepada hamba-Nya, memberi kehormatan. Jadi bila kita tidak menghormatkan tempat yang wajib hormat, namanya kita itu isa'atul adab, jahat adab, tidak ada sopan. Sini panggil tak sopan? Sopan. Namanya tidak ada sopan. Tu. Jadi masalah sopan ni besar sangat. Itulah. Seperti mana kalau sekadar sah itu tidak payah. Masalah kita ambil wudu, sekadar sah, basuhkan muka di tempat tertentu, kan? Basuhkan tangan sekadar tempat tertentu, sapu kepala walaupun sedikit mazhab kita Syafi'i, basuh kaki. Sekali basuh cukup, kan? Untuk sekadar sah. Tapi dari segi adab banyak lagi. Nak berhadap akan kiblat, nak pulaknya sedikit, jangan israf. Adab tu susah tu. Tu adab tu susah tu. Ada segi nak sah ibadat, tak payah. Segi nak sah, sekalipun kita guna air yang disabirkan untuk minum pun wuduk tu sah, tapi pesertanya haram, kan? Karena air ini disabilkan untuk hanya minum. Ditulis air ini disabilkan untuk minum sahaja. Kita ambil wudu, hukumnya haram. Haram dari segi isti'mal barang yang disabil khas untuk minum. Kita ambil wudu sekalipun ibadah. Kalau sekiranya tuan yang muakkah, tuan yang mensabilkan tadi, dia redha, katakanlah sekalipun tak boleh kerana dia untuk ni. Itu mana kata dari segi adab. Tapi dari segi sah itu terpulang kepada rukun dan syarat. Air mutlak, kan? Air mutlak. Maka kita menyucikan, ambil wuduk dengan cara basuh cukup syarat. Maka sah, tetapi di sampingnya haram. Sama juga kalau kita solat. Solat di bumi yang tak diizin oleh Tuhan empunya, maka solat kita dinamakan solat fil ardil mausubah. Solat di bumi yang dirampas, maka haram solat itu. Segi kita isti'mal milik orang lain yang tak diizin, solat kita sah. Solat kita ada pahala dari segi kita melakukan barang yang wajib, lainan iktibar. Haram segi kita menggunakan milik orang lain yang tak diizin. Dari segi itu wajib, dari segi solat tu wajib, maka ada pahalanya. Jadi iktibar lain-lain. Ada pada segi adab amat halus.
Maka dalam ilmu ini dia duk jaga maksudnya adab pula adab batin. Sebab itulah kita mau keluar. Ya Allah Ta'ala lantikkan kita di tempat ini. Kita mau keluar di tempat ini dengan tak ada izin, mau kepada sini. Sekalipun ini pun yang halal. Ini yang kita duduk yang halal. Kita nak pindah dari sini kepada sini pun yang halal. Sama-sama halal. Tapi kita nak keluar dengan tak diizin Allah, dia jahat adab kan. Tu maksud dia begitu. Tu makna kata, maka yang demikian itu demikian berkehendak akan keluar daripada tajrid kepada segala asbab, ialah daripada terturun hemmah dan jahat adabnya. Bagi orang ahli sufi, bagi orang arif, jahat adab ni dikira besar salah. Sebab sekaligus dia hukum tak diri dia tidak hukum orang lain. Aku kufur hari ini. Kufur atas aku. Jadi kufur murak yang guna kufur tu tak seperti kufur dalam istilah akidah nu. Kan? Kufur dalam artinya kufur nikmat. Baik. Dan jadilah ia duduk serta syahwah dan keinginan yang nyata. Panggil kata duduk berserta bersama-sama dengan keinginan. Apa yang kita ingin selalu kita buat. Apa yang kita mau selalu kita buat. Panggil kata kita ini berserta dengan keinginan. Sebab kerana bahawasanya tajrid itu ialah maqam dan pangkat yang tinggi, yang telah mendiri padanya pada maqam yang tinggi itu oleh Tuhan Al-Haq Ta'ala akan orang-orang yang khawas, bukan semua orang. Kan? Mana kata orang pilihan Allah. Sebab kita tengok cerita Nabi Allah Yunus alaihi salam. Sebab apa ia ditelan ikan. Kerana bagi mereka ini sedangkan rasul-rasul secara umumnya alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah asfiya'illah, segala orang pilihan Allah, kekasih Allah pada umumnya. Tapi kerana sedikit tinggal hak aula, tengok diujikan dengan ditelan ikan. Bukan biasa tu. Luar biasa ditelan ikan mati kira kan. Ini. Kerana dia keluar daripada kampungnya, salahnya belum diizin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala uji dia dengan ditelan ikan. Maka dia nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut. Hai Muhammad, kamu sabarkan, tamatkan hatimu, tabahkan hatimu li hukmi rabbika, bagi hukum Tuhanmu. Ketetapan Allah Ta'ala menetap untukmu, musabarkan bagi hukum Tuhanmu. Jangan mu jadikan seperti sahibil hud. Karena sahibil hud Nabi Allah Yunus bin Matta alaihissalam. Kerana ia tinggal kaumnya belum diizin Allah. Salah hijrah belum diizin, maka panggil tinggal aula. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak hijrah sehingga diizin Allah. Kan? Hingga sampai di lingkung rumah dia oleh musyrikin, baru diizin Allah untuk berhijrah. Baru dia hijrah. Adapun Yunus belum. Dia keluar daripada rumah. Maka didenda dia. Arab tani juga panggil didera. Sini panggil tak dera. Tak panggil. Diseksa, didera panggil sini. Diseksa. Diseksa. Orang tani panggil didera. Seksa panggil tapi ta'zir. Pujra. Apa dia? Bahasa Aceh pujra. Pujra. Kasih sanksi hukum. Itulah. Amanah di mananya daripada Arab ta'zir.
Dipu Malay. Dipu Malay. Dipu Malay. Banyak bahasanya. Oh. Itulah bertanya panggil dekat dah dengan Dipu Jera tani. Cuma kita rajab tani dera. Dera Dipu Jera. Hampir penjara lah nak. Masya-Allah. Oi kena Idin tanya apa? Jadi kan ada pembahasan tadi tajrid Bapak. Iya. Tajrid itu tiada bekerja dengan segala asbab. Iya. Orang-orang yang ngajar, misalnya tungku-tungku daya, Iya. pondok, Iya. nggak ada kerja lagi sekarang, yang ada cuma ngajar-ngajar. Iya. Apa itu dia sudah sampai makam tajrid atau tajrid ini ada beberapa level dia? Itulah dikatakan tajrid itu maknanya sunyi daripada berusaha. Yakni berusaha dalam mencarikan kehidupan. Kalau masalah kita nak dapat hasil, kalau kata masalah rezeki, masalah pendapatan yang terlalu daripada musabab, daripada asbab. Maka sunyi daripada itulah bagi tajrid. Maka guru-guru yang mengajar agama tu ada setengah daripadanya rupa tajrid tu. Hanya ia tertupu kepada mengajar. Yang menjadi kewajipan fardhu ain. Kerana santri-santri mari nak mau kepada ilmu. Sebab tu istilah orang petani panggil faqir lil fuqara il muhajirin. Maka fuqara jamak daripada faqir. Orang petani panggil bila duduk di tempat pesantren, di sana panggil pondok, sini panggil apa dia? Dayah. Dayah, sini panggil dayah. Maka apa dia? Santri duduk di dayah, orang petani panggil faqir. Tambah lagi tok faqir. Tok faqir. Ni mari di padanulah faqir lil fuqara il ahli suffah. Tu. Jadi oleh yang demikian, bila guru ia sanggup nak ajar, maka dia tumpukan kepada mengajar, tidak ada kerja lain. Paginya, petangnya, malam, yakni siang dan malam hanya tertumpu kepada mengajar. Tak ada usaha yang lain. Itu salah satu rupa tajrid. Dan lagi pula tak layak kalau kita duduk makan ni nak pergi pada asbab. Lagi buat kebun. Jadi buat pada bila kita tinggal buat kebun, bermasyhur dengan kebun, tertinggallah mengajar kita. Itu salah satu daripadanya tajrid. Jadi seorang guru kalau sudah bekerja tu dah turun. Seorang guru yang ngajar, dia istighal dengan pekerjaan duniawi. Misalnya mencari kekayaan atau biar jangan dikatakan orang urung bohong, orang malas. Itu masih dia malas lah, itu bukan tajrid, itu malas. Yang malas pemalas itu bukan tajrid. Tajrid ni masalahnya dia tu sunyi daripada usaha. Sunyi daripada usaha sebab dia Allah Taala letakkan makam dia tu kepada untuk hanya apa yang membaiki masyarakat umum. Jadi oleh kerana dia tu kaitan dengan yang umum, maka kalau dia tu kepada usaha nanti syaril jadi masyhur kepada nu. Syawalatna amwaluna wa ahluna. Tapi kalau lah kita tu jadi guru tapi di samping berniaga. Ada usaha. Ada usaha, maksudnya usaha tu berbentuk yang tidak mengganggu lah. Dia tidak mengganggu kan? Untuk kesejahteraan santri. Tu maksud dari tadi juga. Maksud dari kata ini apa yang maksud adalah asbab. Maka asbab. Maksud adalah asbab. Sebab tadi alamat kata asbab itu berpanjangan baginya dan hasil baginya oleh faedah. Faedah ialah bahawa dapat ia di sisi bekerja segala asbab akan selamat agamanya. Lagi boleh memutuskan tamak dan labah daripada orang lain dan baik niat berhubung rahim dan menolong akan orang-orang fakir. Kan? Itu dalam maka asbab ni. Dengan itu dia boleh menolong. Kadang-kadang santri ni ada fakir kan. Nak belajar, maka disampai dia ajar ilmu juga boleh tolong pula dari segi nafkah sangaan kehidupan kan. Itu dalam maka asbab. Baik. Kemudian katanya
Kerana bahwasanya tajrid itu ialah maqam dan pangkat yang tinggi yang telah mendiri padanya oleh Tuhan Al-Haqqu Ta'ala akan orang-orang yang khawas daripada segala hamba-Nya yang muwahhidin dan arifin, yang ini dikenakan orang arif, orang sampai pada maqam makrifat khassah. Nah, itu murad bila itulah arif, kerana arif mustaq ambil daripada arafa ya'rifu kan, irfan ma'rifatan. Jadi semua orang mukmin secara umumnya semua ada makrifat. Kalau tidak ada makrifat tak dipanggilkan mukmin. Kan? Sebab mana makrifat dari segi istilah usuluddin ialah al-jazmun al-muwafiqu lil waqi' an dalil. Nah, maka kalau tidak ada jazam tak panggil makrifat. Ataupun ada jazam memutus pegangan tapi tidak membetuli waqi', seperti pegang-pegangan yang lain daripada mukmin, maka tak dipanggil makrifat. Maka nak keluar daripada satu lagi dengan kan andali, itu nak keluar daripada taklid saja. Maka taklid itu masalah ada khilaf kan. Kaum mutamak, kaum yang sahih kata imannya sah. Baik. Apabila kata orang arifin, jadi orang sampai makrifat khassah maksud. Maka apabila mendiri akan dia, akan seorang hamba oleh Tuhan, mendiri kena melantik tadilah nah. Ni banyak tapanun pada ibarat. Tadi kata lantik, pilih. Sini gunakan mendiri. Apabila mendiri akan dia seorang hamba oleh Tuhan pada maqam dan pangkat orang-orang yang khawas, maka tiada boleh. Sana guna tadi tiada boleh. Kalau sini kak tiada bisa. Tiada boleh, tiada bisa. Kalau tukar satu lagi, maka tiada dapat bahawa turun ia daripada martabat mereka itu, martabat orang-orang khawas, turun kepada martabat yang rendah, orang yang rendah. Sebab itulah kalau kita pergi turun tu masalah jahat ada. Kita duduk di maqam yang tinggi, tiba-tiba nak turun kepada maqam tu panggil jahat ada, yakni dengan tak diizin Allah. Lain tawaduk kan? Tawaduk rasanya rendah diri, itu disuruh dengan Nabi SAW sendiri pun Allah perintah dengan waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Allah perintah suruh merendahkan lambung kau untuk orang-orang yang beriman. Nah, itu bukan terturun tabah. Dan bermula alamat tanda bagi letaknya Allah Ta'ala, letak sini muradnya latih tadilah, pilih akan seorang hamba pada tajri itu ialah berpanjangan oleh yang demikian itu dan dapat akan buah dan faedahnya. Demikian itu berpanjangan oleh yang demikian itu tajri. Dan setengah daripada faedah demikian itu tajri, baik masanya bagi orang yang di dalam tajri itu. Nah, baik masanya bagi orang yang di dalam tajri itu. Lagi, dan bersih hatinya orang yang di dalam tajri, dan dapat berehat. Berehat ni kalau kita nak melayukan di sini apa? Kita guna dah berehat, tapi nak tahu bahasa Aceh. Bertenang. Melayu Aceh apa? Istirahat tak arah. Nah, kita panggil juga istirahat. Yuh bahasa Aceh yuh. Nak tahu yang tu tu. Piuh. Istirahat ada. Ya, istirahat tu bahasa Arab, tapi nak tahu bahasa Aceh. Piuh. Piuh sebentar. Berhenti sebentar. Berhenti. Itu berhenti, ambil berhenti bertenang. Untuk ambil ketenangan, berhenti untuk ambil ketenangan. Piuh. Masya-Allah.
Hai, dah. Ya. Itulah di antaranya. Jadi bila orang yang duduk di dalam maqam tajri, satunya baik masa untuknya. Dia tidak ganggu, tidak sibuk, dan bersih hatinya, dan dapat berehat, istirahat tadilah. Dia mana tahu bahasa Aceh. Dapat berehat, beristirahat daripada berkawan akan makhluk yang ramai, dan bercampur gaul dengan mereka itu. Sebab mereka bagi orang ni dia asing, sengaja dia tidak memperkenalkan. Kadang-kadang susah kita nak kenalnya. Sekaligus kita tengok kepadanya macam orang yang gila sekaligus, tapi dia tidak. Itulah. Tapi walau bagaimanapun, dengan sebab adanya ia, Allah Ta'ala menjagakan yang lain. Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Siapa yang mentabak ya awliya illah, kan? Intaha syarih rahimahullahu ta'ala. Dan sungguhnya telah berkata oleh segala orang-orang arifin, qaddasallahu sirrahum, dia kata iqbalun nasi alal muridi qabla kamalihi summun qatilun. Artinya berhadap oleh segala manusia ke atas murid sebelum daripada sempurnanya murid itu ialah racun yang membunuhnya. Ya. Kalau kita sedang belajar ilmu, ya sepatutnya kita hanya bertumpu kepada ilmu, tidak dicampuri dengan hal-hal yang lain. Tiba-tiba apabila kita ni terkenal sebelum sempurna kita, maka disitulah jadi suatu perkara merupakan racun. Racun yang membunuhnya. Itu nasbah. Sebab tu budak-budak pelajar, santri-santri, yang sedang belajar, sebab dia duduk satu tempat, kena ikut saja peraturan gurunya. Tak boleh berkawan dengan dia supaya apa tu? Nak jaga takut jadi racun. Ini mana kata iqbalun nas, tapi alal muri. Ada pun dah sampai itu mestilah bergaul. Itu makna kata berhadap oleh segala manusia, berhadap atas murid sebelum daripada sempurnanya murid, ialah berhadap manusia itu merupakan racun yang membunuhnya, racun yang mematinya. Kalau kita masih belajar, terkadang jadi halangan daripada belajar. Tak boleh nak berpanjangan. Di sini ada sedikit di bawah nota kaki 1 tu telah berkata Al-Imam Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala pada nazamnya Bahar Al-Wafir, itu mengikut ilmu arud, liqa'un nasi laysa yufidu syai'an siwal iktsari min qilin wa qali. Itu syair. Fa'aqlil min liqa'in nasi illa li'akhzil ilmi aw islahi hali. Apa artinya? Bertemu dengan segala manusia itu, cakap dah bertemu, berjumpa. Kita di sana tu guna bertemu, berjumpa dengan segala manusia itu tidaklah beri faedah ia bertemu dengan manusia akan sesuatu selain daripada membanyakkan daripada qil-qal. Apa qil-qal? Yakni kata begitu dan begini. Qil-qal.
Bila bertemu dengan manusia, tidak ada mereka membanyak bilqa begitu dan begini, itu ini macam-macam bicara. Banyak perbicaraan. Kan itu maksudnya. Ya, bila bertemu banyak sangat macam-macam perbicaraan. Ada perbicaraan yang hak itu dan hak ini banyak. Kecuali boleh ya demikian maka fa'aqlil, maka mensediki olehmu daripada bertemu dengan segala manusia. Malaikat tak boleh bertemu langsung. Malaikat kerana ambil akan ilmu daripada mereka itu. Atau islahi halin, atau kerana membaiki akan kelakuan. Kita bertemu untuk bincang cari jalan keluar. Macam mana saya dalam keadaan begini, kesusahan, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana jalan yang terbaik. Itu digalakkan. Jadi kalau semata-mata itu berbual, orang panggil berbual-bual semata-mata, itu tidak melahirkan faedah selain daripada bicarakan hal yang tidak bermanfaat. Itu kata syair, liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal dia kuat sangat siwal iktsari min qilin wa qalin. Oleh itu fa'aqlil, maka sedikit olehmu daripada bertemu dengan segala manusia, malaikat, illa li'akhdhil ilm, kerana ambil akan ilmu daripada mereka itu, atau kerana membaiki akan kelakuan mereka itu. Itu perlulah kepada bertemu. Jadi maksud katanya nak jaga kata, kalau kita nak bertemu, ialah menjadi bertemu dengan ada faedah. Kalau semata-mata itu apa yang kata membawa kepada paling tidak sia-sia. Apa tadi panggil? Sini panggil tak sia-sia? Menyia-nyia. Menyia-nyia. Ya tukar sikit pun tak faham dah. Nyia-nyia panggil sini kita. Sia-sia. Tu. Tak ada faedah. Tak berfaedah. Tidak ada guna. Tu sia-sia, nyia-nyia panggil. Jadi kalau kita bertemu atas nama kerana ilmu, kerana membaikikan kelakuan, itu berfaedah walaupun berpanjangan. Seperti menuntut ilmu bertahun-tahun lamanya, itu dalam berfaedah. Begitu juga kita berbincang untuk cari anak ukar masalah berlaku, kecemasan, nak apa dia, nak mungkaikan masalah, bergaduhan dan sebagainya. Itu masalah islah. Ya Allah Ta'ala kata fa aslihu baina akhwaikum. Bahkan secara umumnya wasulhu khair. Itu umum. Mendamaikan pergaduhan apa saja tu, itu masalah terlebih baik. Walaupun ayat itu asal bicara tentang rumah tangga suami isteri, tapi wasulhu khair katanya jenis apa saja kita diislahkan. Walau bagaimana, hingga sampai dalam agama kita membenarkan cara islah itu boleh gunakan perkataan dusta. Kan? Boleh berkata dusta. Laisa al-kadzdzab man yuslihu bainan nas. Tak dikatakan pendusta orang yang membaiki di antara manusia. Arti sekalipun kita guna dusta, tujuan kita nak memperbaiki. Yang tu maka tidak mengapalah. Ada maknanya. Kalau boleh slow sikit. Apa pelan-pelan sikit. Ubi ojo. Dia kuat sangat kalau dia tadi suara. Cukuplah sekadar itu. Kemudian kita kembali sambung sedikit lagi. Maka yang wajib, yang mesti di atas salik itu apa?
bahawa diam dan tetap ia pada barang ini kelakuan yang telah lantik akan dia oleh Tuhan al-haqu padanya. Apa itu? Daripada tajrid atau asbab. Dan lagi pula yang wajib atas salik itu bahawa redha ia dengannya, dengan apa? Dengan barang kelakuan yang telah lantikkan oleh Tuhan itu, dan dengannya sehingga merintah dan melaku oleh al-haqqu ta'ala akan mengeluar dia, klik kepada seorang salik, mengeluar dia daripada barang kelakuan itu. Wajib. Dan bahawa tiada keluar ia salik dengan sendirinya dan dengan pilihannya semata-mata. Nah, ini adab. Dan dengan menggemari oleh syaitan. Dengan menggemari oleh syaitan. Jangan. Tiada keluar dengan tu. Maka sebab bagi jatuh ia salik di dalam laut kebinasaan. Yani dalam kebinasaan yang dibandingkan seperti laut. Dari segi ibarat dikatakan idhafah musyabbah bih kepada musyabbah. Jatuh di dalam laut kebinasaan, jatuh di dalam kebinasaan yang dibanding seperti laut. Itu cara segi balaghah. Wal iyaz billah min zalik. Sampai di sini intaha, habis perkataan nakal daripada perkataan Syekh Asy-Syarqawi rahimahullah taala dalam syarah dianya Al-Minahul Qudsiyah. Untuk bahagian kita tu kita berhenti tamat setakat itulah, dan berkata Asy-Syarnubi rahimahullahu taala. Bahagian baca kita tamat setakat tu ya. Kalau ada ke yang betul soalan ya? Tanya jawab. Tanya jawab. Kuat sangat. Kadang yang tanya, buka sesi tanya jawab. Kadang yang tanya, silakan. Ya. Pak. Baik. Izin Bapak. Mana lebih kita pilih? Pilih dur mengajar. Kami di sini di Aceh biasanya pagi mengajar, zuhur mengajar, sore mengajar, malam mengajar. Istri dan anak otomatis ada, keluarga dan orang tua otomatis ada. Mereka kan butuh makan juga. Iya. Mana yang kita pilih? Apa kita bagi setengah-setengah atau memang dur kita mengajar? Mana yang harus kita pilih? Ya, itu harus di sini ni kelima harus ni harus mana pasti ke macam mana? Mana yang harus tu maksudnya mana yang mesti ke macam mana? Yang lebih baik. Tu nak tahu kelima dulu. Sebab kalau kita petani bila sebut harus ini mana boleh dibolehkan. Bisa. Harus mana? Bisa. Maknanya buat bisa, tak mau buat pun bisa. Itu arti harus kita di petani. Tapi kalau harus di sini mana harus, mana yang harus kita buat, mana yang harus kita lakukan. Arti mana yang lebih baik. Mana yang lebih harus didahulukan. Maknanya nak kelima betul yang harus, mana yang lebih. Itulah maksudnya. Ataupun pasti. Kan? Tu harus ini makna pasti. Nah, yang mana pasti didahulukan. Betul tak? Dia betul dulu. Kalau sepatut tu ya juga mana yang sepatut didahulukan. Tapi tak sampai kepada tahap wajib. Artinya kalau bahasa Arab dia guna yang bari. Yang bari yang orang petani panggil segia. Sini segia ada dalam bahasa kita. Segianya. Segianya. Segianya tu dia artikan apa bahasa Aceh? Lebih baik. Itulah kita di petani kita guna juga segianya, sepatutnya, yang lebih baiknya,
Kalau kita tengok di segi hak Arab sendiri, yang bari ni terkadang dipakai makna yajibu. Terkadang yang bari dipakai makna yundabu. Nah, ala kulli hal, yang soal tadi mana seharusnya kata dah. Seharusnya didahulukan. Seharusnya didahulukan ni. Yang mana pasti didahulukan? Ataupun yang mana lebih baik didahulukan itu. Nabi mengajar dur. Ya. Atau mendirikan kewajiban kepada istri anak. Ya. Jadi kedua-dua itu asalnya kewajipan. Tapi kewajipan dia tak sama. Dia kalau dia di sini pula cara kalau kita mengajar di sana dia ada beda. Kalau kita nak guna dulu istilah macam di petani sebab dia lain berbeza ni. Nah, lain tempat kata lain lubuk lain ikan. Lain tempat lain keadaan. Kalau kita di petani dia ada terbahagi. Kalau kata tempat pengajian agama kita panggil satunya pondok. Dengan hak petani dulu nah. Satu dipanggil sana pondok. Tak ada dikait-kaitkan dengan apa-apa. Kalau kata pondok moden itu berbeza lah. Kita di sana masih belum ada panggil pondok moden. Kalau di Malaysia ada. Sini ada tak ada? Ada juga. Santren model. Santren model sini. Di sana kita tak ada. Hanya pondok. Ya. Lepas pada tu ada satu lagi dia panggil sekolah pondok. Tu lain beza tu. Ada satu lagi dia panggil sekolah agama. Ada 3 panggilan. Lepas tu sekarang timur pula sekolah tahfidz. Kita ambil perbezaan 4 ke 5 saja. Jadi apabila sebut sekolah tahfidz pada asalnya ditupu kepada mengajarkan hafal Quran berkaitan dengan ilmu tajwid. Khususnya walaupun ada yang lain tambahan kan. Benar. Baik itu panggil sekolah tahfidz. Bentuk buat dengan kelas-kelas. Itu sekolah tahfidz. Kemudian satu lagi dia panggil sekolah agama. Sekolah agama dia panggil begitu. Bila sekolah agama ni dia bukakan pengajian agama tapi bentuk buat kelas. Ada campuran dengan akademik. Dipanggil sekolah agama. Jadi didahulukan sekolah mengajar agama tapi dicampurkan dengan akademik. Ilmu keduniaan hati. Dipanggil sekolah agama. Dipanggil sekolah agama dia panggil gitu. Tapi kalau sekolah kerajaan tak panggil sekolah agama. Sekolah kerajaan lah. Ini maksud kita ni sekolah agama. Kemudian satu lagi panggil sekolah pondok. Sekolah pondok dia panggil sekolah pondok. Bila sebut sekolah pondok ada kadang dia awal dibukakan, ditubuhkan, diasaskan tu dengan pengajian kitab turah. Kemudian bila meninggal si pengasas diganti oleh pengganti berikut sama ada anaknya, menantunya dicampurkan buat bentuk kelas-kelas. Jadi daripada pondok sudah berubah pada bentuk sekolah. Panggil sekolah pondok. Masih ada ajar kitab-kitab Torah di waktu lepas maghrib sedikit tapi manakala siang hari bentuknya sekolah. Itu panggil sekolah pondok panggil itu. Dan kebiasaannya ini ambil dia ni bantuan daripada kerajaan. Biasanya. Sebab itu turut aturan dia. Adapun bila sebut pondok, ni pondok ni hak tradisional daripada asal turun menurun sampai ke hari ini. Cara belajarnya, cara mengajarnya macam dulu, tidak ada perubahan. Itu cara dia pondok. Maka dia pula tidak ambil terima dia ni bantuan daripada kerajaan. Oleh itu dia bersendiri panggil. Masalah kita nak tutup bila pondok sini apa? Labor. Panggil apa? Tutup pondok cuti. Libur. Sebab tu kita nak libur bila? Bila 15 Syaban orang tanya panggil tutuplah pondok. Cutilah, liburlah. Ada pun kalau sekolah kerajaan tak cuti lagi. Dia mengikut bagaimana sama dengan hak kerajaan tutup, maka dia tutup. Ada pun kita pondok ni bebas. Bila kita nak mula pula mengajar 15 Syawal. Dan cara mengajar dipenuhi dengan mengajar saja, tidak tupu kepada yang lain. Itu pagi mengajar. Apa pula pondok bila kata guru
semua yang hadir belajar santri semua tu ngaji di guru. Sebab tu dia tak nak tinggal. Guru satu je. Yang mai baik yang sudah berkeluarga apa mai mengaji dengan guru. Hingga ada yang ada kebolehan yang pandai, ini pula mutalaah. Dia panggil istilah mutalaah. Semua tu ngaji di guru. Sebab itulah kewajipan guru tak ada apa-apa kerjaan. Tu panggil tajrid sungguh tu. Kita tajrid sungguh, dia tak ada satu apa. Tapi hasilnya daripada Allah macam tadilah. Masa yang baik baginya tapi rezeki itu melimpah ruah lah. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan masih kekal tu, kita di petani masih kekal. Kan tak seperti dengan sekolah pondok. Sekolah pondok tadi kadang-kadang guru tu sebagai guru tapi yang mengajar budak santri tu apa sini panggil apa? Guru-guru, ustaz panggil dah. Panggil dah ustaz. Ustaz ni kadang-kadang bukan mengaji di guru ni, main mengajar aja, main tugas je. Tugas pagi bahagian dia balik. Adapun pondok ni guru satu. Berapa ribu santri, sama ada yang berkeluarga atau tidak, semua tu mengaji di guru. Maka guru ni lah tajrid sungguh lah dia. Dia tak ada kerja buat lah. Kalau dia nak ambil satu kerjaan lah, arti cari satu keaiban lah. Itu masih kekal kita di sana tu. Sebab tu apa yang kata nak hidup ke cara pondok ni susah juga. Dia panggil berdikari. Berdikari. Sehingga kalau kerajaan nak bagi modal pun, tanya balik. Kalau tak terima, boleh ke tidak? Bisa ke tidak bisa kalau tak terima? Tak payah tak mau terima pun, maka tak mau. Mereka dipaksa. Kamu kena ambil, dipaksa ambil kerana kena paksa. Kalau tidak, tak mau. Itu asalnya kita di petani masih begitu, masih ada. Maka patah ada tumbuh, hilang ada berganti. Walaupun sekolah tu banyak, tumbuh satu sekolah itu cara sekolah. Sebab orang nak mengajar cara pondok, dia kena pandai kitab turah. Pada apa dia pondok. Katakanlah yang nak berganti pondok, dia kena pandai kitab turah secara ilmu alatnya. Kalau tidak, mana boleh nak baca kitab turah. Para nak mengaji pondok, dia nak mengaji kitab. Dia tidak nak pada ceramah-ceramah. Dia tidak nak pada buku-buku. Karangan-karangan baru dia tidak nak. Sebagai baca tu boleh, tapi untuk nak mengajar dia tupu pada kitab turah. Itu pondok. Itulah bila kata maka tajrid ada situ. Ya, tajrid sungguh. Walaupun masa cuti tak kerja apa. Dengan kitab hanya. Duduk mutalaah kitab. Itu. Walaupun masa ni masa cuti tapi dia mengajar pula bagi orang yang minta khas. Itulah kita di sana tu masih begitu. Jadi bila tengok keadaan berubah macam tu, payah faham dah tajrid dah. Payah faham. Itu di antara lain. Jadi kita sana tu masih ada begitu. Apa tadi dah? Kembali tadi ni terpulalah kepada keadaan kita. Sebab kewajipan atas kita masing-masing dia tak sama kan. Kita punya isteri, punya anak, lagi kalau berbilang isteri lagi lagi tekanannya paling banyak. Itulah pulang situlah. Dan pula kita orang mengajar ni kadang bukan hak kita. Kita hanya pergi mengajar di situ. Diminta supaya khidmat situ kan. Itu dia. Ada pohon ni dia panggil kata pondok ni dia apa dia tanah sedih pun dia punya. Segala aturan sudah padanya. Itu berbeza situ. Dalam tu buat dibuat banding kata pondok ini kalau nak kira sistem aturan macam sistem beraja. Sudah diraja salah. Gitu. Lain pada bila sekolah, sistem sekolah ni kepada berpresiden kan. Ambil pilih yang ni jadi mudi, yang ni bahagian ni. Ada pun pasal anak ni masa sistem beraja. Banyak sudah pada tuan guru satu ya.
Kalau dulu kan di Aceh pun gitu juga kan? Gitu juga di Aceh. Tapi di belakang-belakang ni banyak kehilangan sikit lah. Mari yang baru ini, apa yang kata tak tahan lah. Tak tahan hati. Tak tahan dengan tajrid. Iya, tak tahan dengan tajrid lah. Karena keadaan kan, keadaan. Itulah. Tapi masih kita di petani itu masih lagi terpelihara, masih ada lagi. Tak suka pada bantuan. Tapi pertolongan dari Allah lebih limpah daripada itu lagi. Ya. Ada apa lagi? Mungkin yang saya mau tanya sudah sebahagian dijabarkan atas jawaban dari saudara. Namun saya meneruskan juga sedikit. Kalau kami ini kan setingkat awal masih makan ikhtiar. Iya. Masih makan. Asbab tadilah yang panggil dalam istilah itu tadi. Kita untuk menerus ke makam tajrid dan sehingga itu bisa terjadi makan tasawuf. Apa usaha kita untuk bagaimana usaha kita itu? Jadi maknanya dari segi usaha kita ialah kita pergi kepada riadah. Riadah itu latih. Berlatih diri, berlatih rohani, keyakinan kita melalui dalam usaha, secara zikir, secara riadah. Itulah di antaranya kita ambil kejalanan tarekah. Kerana mereka sudah berjaya dalam tu, sudah sampai ke jalanan tu, maka kita mau juga jaga jalan ke satu tarekah itu sebagai usaha. Tapi yang boleh sampai bukan kita yang menyampaikan lah. Allah yang beri sampaikan. Tu. Hanya kita ni melalui riadah itulah. Kita nak akad sendiri tak boleh kan? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini semata-mata pilihan dari Allah. Terkadang orang tidak ada apa majzub. Macam majzub tu kadang-kadang tidak ada amalan zahir, nampaknya tak begitu banyak. Tapi sampai ke makam itu. Itu atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar. Tuhanmu Muhammad melakukan barang yang ia kehendak. Dia pilih ke barang yang ia kehendak. Serah kita kepadanya lah. Jadi semua tu ada baik. Bagai duduk makam ni pun ada kelebihan. Karena kalau kita mengaji bab fadail, bab fadilah kan, setiap gerak geri kita semua tu ada kebaikan. Kita duduk dalam medan ni pun baik. Allah Ta'ala kat sini baik. Jadi bila kita duduk dalam makan Allah Ta'ala kat kita makan ni, kita nak turun sini, jahat ada. Bagi orang telah sampai. Tapi untuk kita nak sampai, cita kita nak sampai, dia panggil salik tadi. Dia panggil salik. Kita usaha untuk nak membaiki hati kita, nak zikir apa sesuai dengannya. Seperti kalau bandingan, seperti kita nak cari doktor tu lah. Kita rasa apa dia tu rasa tak berapa sihat, cari doktor nasihat dia tunjuk apa dia beri ubat pada kita pun usahakan ubat. Demikianlah kita dalam masalah nak apa dia nak terbiahkan rohani kita pun begitulah caranya. Ada tarekat, ada ijazah guru, itu sebagai usaha. Tapi tetap sampai tak sampai ni serah padanya lah. Ya. Yang lain pada kita pasal kita buat akad kelas ni, kita akad boleh kan? Ngaji kelas ni kita akad kelas 2, akad kelas 3 melalui periksa, naik kelas 4 melalui periksa kan? Itu mudah nampak lah hak susunan dunia ni. Tetapi hak Allah Ta'ala ni kita tak nampak lah tu. Cuma alamat sana lah dia berkata. Ya. Jadi apabila kita aman atas kosak kita nak mendamping diri kepada Allah, namanya dalam istilah panggil salik tadi. Nama salik tadi. Seolah-olah kata kita dalam perjalanan lah. Kerana kalimah salik ambil daripada suluk, arti berjalan. Orang di dalam perjalanan. Gitu. Ada lagi? Nalo mananya.
Baik. Sekarang jam dah pun 11 lewat. 11 lewat. Petani kata 11 lebih. Dah 11 lebih petani kata. Sini kata dah 11 lewat. 11 lewat. Kalau yang berkaitan dengan bisa kita nak apa? Kalau yang berkaitan dengan ilmu sendiri. Ya. Ya, boleh. Dia samanya ilmunya berkaitan semuanya. Sebab iman, Islam, ihsan itu melegapi dalam kata agama. Bila tak agama, iman, Islam, ihsan. Dia pergi turun naik gitulah. Ya boleh, sila. Di sisi Imam Asy'ari Ya. makna dia di sisi Imam Asy'ari amrul ijbari. Ya. Ibarat daripada yang berat dada. Ya. Yakni qiyam sifat, apa yang qiyamul ma'ani bizat, sama ada qudrat ataupun kita umumkan. Yang ma'ni pada badan. Iya. Maka sifat 13 sisi orang yang mentakwilkan perkataan Imam Asy'ari wujud ain mawjud. Jadi mentakwilkan perkataan Imam Asy'ari wujud ain mawjud. Sifat nafsiyah amrul ijbari. Iya. Maka kembalilah perkataan Imam Asy'ari wujud ain mawjud kepada perkataan Imam Ar-Razi. Ya. Jadi yang jadi pertanyaannya Bapak, kenapa di waktu maknawiyah qauluhu qadiran hingga seterusnya amrul ijbari tiada dihitung sifat, wujud amrul ijbari dihitung sifat. Itu sifat. Ya. Baik, ini agaknya apa yang rawamid ilmil kalam. Sekiranya kalau kita tak dapat, tak faham pun, dimana kata tidak ada bersalah. Tapi kalau kita mengetahuinya itu lebih baik. Dalam bicarakan hubungkan dengan segala perkara. Al-asya' jam'u syai'. Kita terjemah dulu. Asya' maknanya segala perkara. Sini panggil perkara dah. Segala perkara. Segala perkara. Semua itu di isi Abil Hasan Asy'ari terbagi hanya kepada 3 saja. Kalau kita nak bagi secara apa yang kata dengan secara ijmal, hanya 2. Semua perkara tak sunyi imma maujud wa imma ma'dum. Perkara itu ada perkara yang ada, sini kata ada lah. Perkara yang ada panggil syai'un maujud, ataupun perkara ma'dum, perkara yang tidak ada. 2 tu ya, yang ada, yang tiada. Maujud, ma'dum. Tetapi di samping yang ma'dum, yang tidak ada tu, ada satu lagi pengertian. Kadang-kadang ma'dum adaman mahdan, perkara yang tak ada semata-mata. Jadi satu lagi perkara yang tak ada tetapi diertikan, panggil sungguh. Contohnya seperti di diri. Di diri kita masing-masing. Diri ialah maksud dalam maujud yang ada. Diri maksud yang maujud yang ada. Kemudian lawanan bagi yang ada ialah yang tiada, ma'dum. Kemudian di diri kita ni apa lagi yang ada? Segala panca apa saja kita dapat dengan panca indera, panggil mahsusah. Segala warna yang ada, tapi itu bentuk sifat. Dan segala apa dia lagi? Segala sentuhan. Masalah sentuh, oi panas, air sejuk. Badan sejuk, badan panas. Sejuk dan panas masalah maujud. Kerana kita dapat dengan hasatil mas, sentuh. Kemudian pula macam suara begini. Kita dapat dengan pancara hasatis sam, pendengar. Dan lagi pula apa segala rasa.
ataupun kecapan panggil kan. Tengok di kita ni kalau kata apa dia tu, aliu rasanya tawar. Dan sebagainya, segala rasa tawar, masin, masam, manis dan sebagainya semua juga maujud. Dia dapat dengan panca indera zauq. Dan juga segala bauan sama ada bau apa dia panggil, bau harum kan. Busuk panggil kat sini busuk. Tak panggil. Beruk. Beruk. Kadang-kadang tukar kan. Beruk. Beruk gitu dah. Kalau tulis macam mana? B-R-O-E-K. Beruk. K. Beruk dengan K dengan K lah. Kesamaran sungguh kita kata ni. Tukar bersamaran dengan beruk kera. Kata ni panggil beruk. Monyet. Sini tak bertukar pasal dia guna bahasa lain. Kita sana kalau kata beruk, kera beruk. Baik. Jadi mana bauan ni ada yang harum, ada yang beruk. Kalau petani busuk, petani panggil busuk. Juga busuk. Itu dia. Semua. Itu yang kita dapat dengan panca indera pencium. Pencium. Maka semua itu tak sunyi daripada panggil mahsusat. Segalanya didapat dengan sentuhan, panas sejuk, dapat dengan cium iaitu segala bauan, dapat dengan rasa itu segala rasa masing-masing kan. Dan dapat dengan panca indera pendengar suara, dan kita dapati dengan panca indera pelihat segala warna. Itu semua maujud, berbentuk sifat yang maujud. Kemudian hak yang makdum, yang tidak ada. Itu panggil makdum. Contohnya kalau kita belum mempunyai anak bagi kita yang belum punya itu makdum kan. Ataupun anak bagi seorang yang mandul panggil mandul. Bila sebut kata anak bagi seorang yang mandul, boleh idhafah anak bagi orang mandul supaya nak buat contoh kata ini makdum. Yang belum ada, yang tak ada. Baik. Selepas pada tu, yang dua tu yang ada dengan yang tak ada. Dua tu Tapi di samping itu pulaknya dia naik satu lagi. Macam mandu, tidak ada anak bagi si mandu. Kalau soal satu lagi, tidak ada anak memangnya tak ada. Kan? Tidak ada anak, tetapi kalau soal tak ada anak bagi yang mandu tu, sungguh ke tidak? Sungguh tu naik amru i'tibari sekali. Kalau tak ada, tapi bila soal sungguh. Terkadangnya anak bagi orang mandu itu yang tidak ada, lagi tak sungguh anak tu sendiri. Ada perkara tak ada anak tu, sungguh ke tidak? Sungguh. Dia panggil naik betul sungguh itulah dia panggil amru i'tibari. Perkaranya tak ada, tapi reti. Begitulah di tubuh badan kita ini ada bersifat dengan tinggi, bersifat dengan tubuh yang bulat, tinggi, besar badan. Semuanya kalau disoal yang ada ke yang tak ada, tinggi besar. Tak ada, masalah makdum. Tetapi kalau ditanya, sungguh tak tinggi itu? Sungguh itu panggil amru i'tibari. Itulah ada segi bicaraan. Maka semua perkara tak sunyi. Maujud, makdum, amru i'tibari. Maka segala sifat Allah itulah qudrat, iradah, dia panggil sifat yang maujudah. Panggil nama istilah ma'ani. Manakala itu panggil masalah maujud. Hak makdum segala mustahil makdum. Adaman mahdan. Manakala satu lagi apa dia amru i'tibari. Ada Allah Ta'ala itu. Sungguh kata. Sungguh. Kalau tanya begini. Tanya awal-awal. Allah ada ke tak ada? Ada. Ya. Ada Allah tu. Ada ke tak ada? Sini kena diam sekejap. Renung apa maksud. Tapi kalau tanya awal jawab dengan cepat Allah ada ke tak ada? Jawab ada. Nak tanyakan yang kedua.
Ada Allah. Ada ke tak ada? Tanya betul, ada Allah tu, ada ke tak ada? Nanti tanya yang pertama tadi kita faham. Allah itu ada ke tak ada? Jawabnya ada. Betul. Betul. Sebabnya zat Allah maksudnya maujud. Wujudiyun lagi maujud, sebab tu jawab ada ke tak ada? Ada jawabnya. Manakala tanya yang kedua ni lain ni. Ada Allah tu. Bukan Allah, ada Allah tu. Ada ke tak ada? Tak ada. Ada Allah ni tak ada. Hai kufur. Bukan tanya ada Allah ni ada ke tak ada? Jawab tak ada. Itu betul. Kalau soal sekali lagi, sungguh ke tak? Ada Allah. Sungguh. Tu tepatnya tu kata ada Allah tu maksud dalam makdum. Sebab kalau tanya ada Allah, ada ke tak ada? Jawab tak ada. Diri ada tu bukan ada. Tetapi sungguh. Kalau tanya ada Allah, sungguh tak? Sungguh. Ini pengen kata amru iktibari panggil. Tu ulama membicarakan dalam menghadapi sebab tu ahli falsafah bijak pandai dari segi fikir, semata-mata fikir tapi tidak ada wahyu. Ahli falsafah kan fikir tapi tak ada wahyu dari Allah sebab dia tak kenal Allah. Walaupun dibuat kajian pandai bijak sakna dalam buat kajian itu ini, tapi bila bercakap hak Allah tak kenal. Dipterikan. Itulah apa yang beriktibari. Sudah itu pergi pada soalan tadi. Jadi wujud dah masuk dalam beriktibari. Dalam bahagian 3 tadi. Dalam bahagian 3 tadi sifat wujud bagi Allah tu. Wujud bagi Allah bukan maujud. Kan? Wujud Allah tu makdum, boleh masuk dalam makdum. Tapi bukan makdum adaman mahdan, bukan. Wujud itu masuk dalam makdum, tetapi amru iktibari. Macam tanya tak ni lah. Allah ada ke tak ada? Jawab ada. Tanya sekali lagi, ada Allah tu ada ke tak ada? Jawab tak ada. Tu diam sebentar tu nak jawab. Jawabnya tak ada. Bila tanya sekali lagi, sungguh tak ada, tapi sungguh ke tidak? Jawabnya sungguh. Tu martabat wujud tak kata ya. Bukan ada. Martabat dia sungguh saja. Itu panggil amru iktibari. Sudah itu jadi pula mari pula wujud dengan maujud tu satukah ataupun lain? Ada jawab kata wujud ghairul maujud. Ada jawab kata wujud ain maujud. Artinya ada ialah diri. Bila kata ada diri kita dengan ada ialah satu. Itu satu kaum. Wujud ain maujud. Kamu dia tu dua pendapat pula situ. Apa yang dikehendaki wujud ain maujud? Setengah tafsir kata muraknya nak menyatakan bahawa diri wujud itu ain maujud, yakni wujud tu amru iktibari. Tu jawapan satu lagi jawapan hal atas akil hal tu dekat amru iktibari. Baik, apabila katalah wujud tu ain maujud, maujud situ tu zat. Macam mana dibilangkan apa dia wujud tu sifat sedangkan wujud ain maujud? Sebab dibilangkan sifat sah kita susun dalam perkata-kata Allahu qadirun, Allahu alimun, ai zatun muttasifun bil qudrah. Bila kata qadirun ai zatun muttasifun bil qudrah. Manakala kata Allahu maujud ai zat yang muttasifun bil wujud. Tak kala sah kata begitu, sah dibilangkan sifat tu je. Walha wujud ialah maujud. Nak kekal tazuhir itu. Kekal tazuhir maksudnya tak boleh nak bilang sifat. Cuma boleh dibilangkan juga kerana sah kita kata Allah alimun. Apa mana? Allah yang bersifat dengan ilmu. Allah qadirun, mana Allah bersifat dengan qudrat. Allahu maujud, arti Allah bersifat dengan wujud. Tu sah dipanggilkan sifat sebab tu. Tapi kalau sungguh wujud ialah maujud, tu nak bina tahkam tu. Ada pembina tahkam kata kana ki wujud maujud, yakni wujud bukan sifat ya wujud bahasa ada. Dia bukan tak ada langsung.
Hanya bahasa sungguh, bahasa reti saja tu amr iktibari. Bagaimana diketahui oleh Fakhrul Razi. Tu setengah pada rawamin ilmu kalam, kalau tak faham pun tak apa. Tanya wujud imaja tak tahu saya. Tak apa. Dia panggil rawamin ilmu kalam. Tapi bila nak bicara kena faham. Itu dia. Kalau kita lihat tasawuf banyak nak guna sekali wujud imaja. Itu dia panggil setengah pada yang dalam-dalam dalam bicara kena ilmu. Inilah makna kata kita terpupu di pondok-pondok lah ni, duk mengaji siang malam macam ni. Itulah dia. Baik. Rasanya cukup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi